Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan nama Mehmed II adalah seorang sultan yang terkenal dari Kesultanan Turki Utsmani atau yang lebih dikenal dengan Turki Ottoman. Ia dan kesuksesannya bahkan sudah diberitakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel harus diiringi dengan pengorbanan yang besar. Jom kita lihat fakta-fakta penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih. Siapa Al-Fatih? Ia merupakan putera Sultan Murad kedua dari seorang selih, Humayatun. Nama Mehmed diberikan sang ayah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia dilahirkan di Edirne, ibu kota Turki Ottoman saat itu pada 30 Mac 1432 Masihi. Sesuai tradisi Utsmani, Mehmed kedua yang seorang Shahzad iaitu pangeran yang menjadi putera mahkota, ia diperintahkan untuk memerintah Amasya pada usia 11 tahun. Pada tahun 1444, ia dinobatkan sebagai Sultan Turki Ottoman pada usia 12 tahun. 2 tahun kemudian ketika gabungan pasukan The Crusader, tentara salib yang dipimpin oleh Janos Hunyadi dari Hungaria menyerang Turki Ottoman, sang ayah Murad II kembali naik takhta atas saran dari seorang penasihat Kendali Halil Pasha. Al-Fatih resmi menjadi Sultan ke-7 Turki Ottoman pada usia 19 tahun. Ia naik takhta untuk kedua kalinya pada tahun 1451 menggantikan sang ayah yang wafat. Setelah menjadi sultan, salah satu keinginan terbesarnya adalah menaklukkan Konstantinopel. 1. Menyiapkan pasukan besar. Demi menunjukkan kesungguhannya, Al-Fatih bahkan menyiapkan pasukan seramai 80,000 tentera, 320 kapal, dan sebulan lamanya melakukan peninjauan. Walaupun setelah peninjauan, hanya 80 kapal yang dapat berangkat. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453. Al-Fatih dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, iaitu benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Byzantium saat itu, di mana mereka memulainya dari pintu Selat Bosphorus melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan laut Golden Horn, Tanduk Emas. Setelah melakukan peninjauan dan penyerangan selama 57 hari atau hampir 2 bulan lamanya, mereka dapat menaklukkan Byzantium dan mengambil alih Konstantinopel pada 29 Mei 1453 Masihi. 2. Penyerangan di bawah tanah. Selain melakukan serangan di darat dan laut, Turki Utsmaniyah juga cuba menembusi kubu itu melalui laluan bawah tanah. Al-Fatih mengarahkan pelumbung menggali laluan bawah tanah yang panjang untuk memusnahkan asas kubu Byzantin yang berlapis-lapis. Diharapkan asas dan menara kubu akan runtuh apabila diletupkan dan Al-Fatih serta tentera yang bertempur di atas tanah dapat memasuki kubu tersebut. Tetapi taktik itu tidak berjaya kerana tentera Byzantin mengetahuinya sebelum pelumbung mencapai sempadan kubu. Tentera Byzantin juga menggali untuk mencari dan memerangi pelumbung sebelum musuh sampai ke terowong tempat pasukan Al-Fatih berada. Mereka meletupkannya terlebih dahulu bagi mengurangkan jangkauan musuh dalam mencari mereka. 3. Pengangkutan kapal di daratan. Apabila cuba menembusi Theodosian, Al-Fatih mesti terlebih dahulu melalui perairan Marmara dan pelabuhan laut Golden Horn. Tetapi kapal-kapal yang telah disediakan tidak dapat menembusi perairan ini. Pihak Byzantium menanam rantai-rantai besar di dalam perairan, sehingga ketika rantai dibentangkan, tidak ada kapal yang dapat melewatinya. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak 28 kapal. Taktik tersebut dapat menghentikan pergerakan Angkatan Laut Turki Utsmaniyah. Tentera Al-Fatih menggunakan kayu pelincir untuk memudahkan kapal mengangkut lebih satu batu dari darat. Dalam tempoh semalaman gencatan senjata, 70 daripada 80 kapal Turki Utsmaniyah dapat sampai ke perairan di belakang rantaian. 4. Meriam paling fenomenal dalam sejarahnya. Al-Fatih sudah tahu bahawa Byzantin mempunyai senjata yang lengkap dan berkemampuan. Selain pasukan berkuda yang besar, Maharaja Byzantin Konstantin ke-11 juga mempunyai katapel perang dan anak panah berapi. Api itu adalah api Yunani, yang boleh membakar walaupun di dalam air. Kedua-dua katapel dan anak panah berapi akan serta-merta membakar apa sahaja dan sesiapa sahaja yang terkena. Untuk itu, Sultan Muda menghantar seorang arkitek Hungary, Munir Ali Orban, untuk membuat meriam yang menjadi meriam paling fenomenal pada zamannya.
Ahi Topu, Kanun Basilik, Dardanelles Gun, meriam sepanjang 8 meter yang beratnya 16.8 tan dan mempunyai diameter 750 mm. Meriam gergasi itu boleh menembak peluru seberat hampir 300 hingga 1,600 kg dengan jarak 2 km. Pada tahun 1866, ia menjadi koleksi kebanggaan bagi senjata diraja, selepas Sultan ke-35 Turki Uthmaniyah Abdulaziz memberikannya kepada Ratu Victoria. Hari ini, meriam itu ditempatkan di Museum Port Nelson, Hampshire di Portsmouth, England. 5. Al-Fatih hampir berputus asa. Pada mulanya, selepas beberapa pertempuran dan gencatan senjata, Turki Uthmaniyah telah dikalahkan. Al-Fatih mengalami banyak kerugian, baik senjata, bahkan banyak tentara yang gugur syahid semasa pertempuran. Selama sebulan, mereka tidak dapat menembusi kubu Theodosian. Kekalahan, tekanan pelbagai pihak membuatkan Sultan muda berputus asa. Segala taktik yang dijalankan tidak berhasil. Dalam keadaan tertekan dan sedih, salah seorang guru datang ketika berada di Amasya Zatin. Beliau memberi semangat serta menunjukkan makam Abu Ayyub Al-Ansari yang berada tidak jauh dari tembok benteng setelah mendapat arahan melalui istiharahnya. 6. Pertempuran yang panjang dan sengit. Pertempuran berlangsung selama 57 hari, bermula dengan peninjauan untuk penaklukan. Kedua-dua tentera Turki Uthmaniyah dan Byzantine mengalami beberapa pertempuran serta gencatan senjata. Peperangan sengit antara mereka tidak dapat dielakkan. Orang Turki Uthmaniyah yang terus mencuba untuk mara ke Konstantinopel dengan menerobos kubu Theodosian mengeluarkan senjata dan taktik terbaik mereka. Bagai tidak mahu kalah, Byzantium mencabut taringnya. Mereka mengerahkan semua senjata yang mereka miliki, meriam, lastik, anak panah, lembing, hingga timah cair yang ditujukan kepada tentera Turki Uthmaniyah. Siapa tahu berapa banyak tentera darah dari kedua-dua Turki dan Konstantin tumpah di kubu Byzantine yang hebat. Perang ini malah menjadi perang yang menamatkan zaman pertengahan kerana Empayar Byzantine juga berakhir kerana kematian Raja Konstantin ke-11 semasa pertempuran itu. 7. Kehilangan orang yang dipercayai. Al-Fatih terpaksa berkorban banyak perkara demi menakluk Konstantinopel. Bukan sahaja kehilangan banyak harta, tentera, senjata, tetapi juga orang kepercayaannya. Al-Fatih mempunyai sahabat karib Ulubatli Hasan. Hasan bukan sahaja kawan, dia juga guru pedang terbaik milik Al-Fatih, pasukan Janissary yang terhebat, penasihat, malah orang kanan Sultan. Pada penaklukan Konstantinopel, beliau mengambil bahagian dalam menjadi ketua pasukan berkuda dan senjata. Dia juga orang pertama yang dapat memanjat dinding kubu Theodosian dengan sepanduk Turki Uthmaniyah di tangannya. Berkat keberaniannya dapat melekatkan sepanduk di puncak menara, semangat seluruh tentera turut tercetus. Hasan menjadi syahid perang dalam penaklukan Konstantinopel setelah dapat menanam kebanggaan Turki Uthmaniyah di puncak menara kubu, dengan 27 anak panah menembusi tubuhnya. Itulah 7 perkara yang mengejutkan apabila penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Sejarah memang menyeronokkan untuk diterokai. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, boleh kongsikan kepada kawan anda dan jangan lupa subscribe.